Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini saya berada di Laman Poknik di Batang Kali. Di samping ada kebun, ada sungai yang mengalir di sini, dan kalau kita tengok di belakang saya tu ada orang yang sedang menjala ikan. Jadi inilah kehidupan kampung yang kadang-kadang kita orang bandar tidak dapat menikmatinya. Suasana tenang, tidak ada hiruk pikuk yang biasanya dirasai oleh orang bandar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini saya nak bincangkan sedikit lagi tentang pemasaran. Saya telah bincang pemasaran secara amnya, iaitu kena ada memilih kedudukan dalam pasaran, macam mana kita membezakan produk kita dengan produk lain, dan juga macam mana kita nak menjanamakan produk. Jadi mungkin hari ini kita lebih menumpukan pada memilih kedudukan dalam pasaran. Dan masa saya menulis tentang strategi, ada dua perkara yang telah saya sebutkan, iaitu tentang titik putih dan titik manis. Titik putih ini ialah ruang dalam pasaran yang tak ada orang masuk dalam ruang itu. Jadi mungkin dalam banyak-banyak produk ada lagi ruang yang mana kalau kita buat produk yang kena dengan selera sekumpulan pelanggan, mempunyai unsur-unsur yang amat membezakan produk kita dengan produk orang lain dan dapat kita jenamakan, mungkin kita akan dapat menguasai segmen pasaran itu. Jadi ini mungkin dipanggil titik putih. Tapi kena ingat ya, bila kita meletakkan produk di segmen itu, mungkin ada lagi pemain-pemain lain yang tidak sedar akan potensi segmen pasaran kita, dan bila kita masuk dan menunjukkan keuntungan, mereka boleh masuk kerana mungkin mereka mempunyai sumber yang lebih, mempunyai kekuatan dari segi pembentukan produk, dari segi pemasaran. Jadi titik yang putih itu akhirnya boleh menjadi titik yang mana kita terpaksa kembali bersaing dengan orang lain. Yang keduanya ialah titik manis. Titik manis ini ialah walaupun mereka tahu ada peluang di situ, tapi pesaing-pesaing yang lebih besar, yang lebih berkemampuan, sengaja tidak mahu bersaing dengan kita. Mungkin sebabnya kita dapat menjual produk yang berkualiti dengan harga yang rendah, jadi mereka nak masuk pun mereka tak boleh nak bersaing dengan kita, ataupun mungkin produk kita mempunyai keunikan yang susah untuk mereka tiru, misalnya dari segi teknologi dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang bila kita memahami tentang sama ada ruang yang ada itu titik putih ataupun titik manis, ianya akan membantu kita untuk memasarkan barangan kita dengan lebih berkesan, ataupun kita lebih bersedia untuk bersaing. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara lagi yang nak saya sebutkan hari ini, mengapa kita cerita tentang strategi? Mengapa kita cerita tentang pemasaran? Tak bolehkah kita masuk ke dalam pasar dengan ikut suka kita saja? Sebab yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada syarikat yang mempunyai sumber yang yang banyak. Maknanya kita terpaksa membuat pilihan. Jadi, dan yang kedua, bila kita berniaga, bukan kita seorang yang berniaga. Bila kita ada produk yang bagus, orang lain tengok kita buat keuntungan, dia pun nak masuk sama. Jadi walaupun saya tahu ada ramai pemikir-pemikir perniagaan yang mengatakan kita tak perlu kisah dengan orang lain, kita lari di atas landasan kita yang tersendiri, tapi hakikatnya di dalam berniaga akan ada persaingan. Cuma sama ada kita menumpukan perhatian untuk bersaing sehingga kita lupa untuk mencari kekuatan yang lain, itu satu perkara yang lain. Jadi kita tak boleh nak elak daripada persaingan. Dan akibat daripada persaingan, perkara yang paling cepat yang akan terkesan ialah harga. Maknanya kalau kita mempunyai barangan yang lebih kurang dengan pesaing dan ada banyak pesaing, mahu tak mahu pesaing yang meletakkan harga yang lebih rendah akan dapat menarik perhatian pelanggan. Ini satu perkara yang lazim ya. Jadi sebab itulah
mengelakkan persaingan merupakan satu perkara yang penting, tapi jadi untuk mengelakkan tu kita kena tahu macam mana kita nak membezakan produk kita dari segi fungsi, dari segi macam mana ianya mudah digunakan, dari segi macam mana ianya senang didapati, tahan lama ke, bahan perkhidmatan selepas jualan yang baik ke. Jadi kita kena pilih 2-3 perkara yang membuatkan kita berbeza dengan orang lain. Jadi kalau tidak, jika semua produk nampak sama di mata pelanggan, maka mereka akan pilih yang mana yang lebih murah. Sebab kalau beli yang mana pun fungsinya sama. Jadi sebab itulah kalau kita tengok contohnya syarikat-syarikat telefon, ya, Apple sentiasa bersaing di peringkat yang mana pembelinya mempunyai kuasa beli yang tinggi. Ianya berbeza dengan telefon-telefon yang menggunakan Android yang mana ianya lebih umum. Jadi walaupun bilangan telefon yang menggunakan Android lebih banyak, tapi keuntungan kepada Apple lebih tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat yang menggunakan Android. Jadi pilihan-pilihan inilah yang dibentuk oleh strategi dan juga akan mempengaruhi bagaimana kita memasarkan produk kita. Jadi kadang-kadang bila kita cerita tentang pemasaran atau marketing, orang akan nampak hanya unsur-unsur jualan. Sebenarnya jualan itu ialah peringkat yang agak rendah berbanding dengan pemasaran yang lebih besar, dan saya balik kepada apa yang saya bincangkan ialah tentang bagaimana kita memilih kedudukan pasaran, bagaimana kita membezakan produk kita dan bagaimana kita menjenamakan barangan kita supaya bila pelanggan mempunyai sesuatu keperluan, imej pertama yang datang di dalam pemikiran mereka ialah jenama kita. Dan ini perlu usaha yang berterusan, bukan hanya 2-3 kali iklan saja. Jadi mungkin sekadar ini untuk hari ini. InsyaAllah kita akan membincangkan lebih lanjut lagi tentang elemen-elemen pasaran ini seperti pembezaan dan juga penjenamaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.